Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, seminggu kempen pilihan raya negeri, kita juga sudah mendengar tentang 600 lebih ahli bersatu di sebuah dun di Terengganu. Kalau saya tak silap, dun Rantau Abang. 600 lebih ahli bersatu telah meletakkan jawatan keluar dari parti, sah mengumumkan keluar dari parti, dan yang mengejutkan dan menariknya adalah mereka menyertai UMNO. Dan ini satu lagi kejutan buruk untuk Bersatu dan Perikatan Nasional. Nah, hari ini pula saudara-saudara, melalui sebuah artikel pada 7 Ogos ataupun sebuah entry Twitter dari Malaysia Gazette, satu lagi saya boleh katakan, kepimpinan tinggi Bersatu meletakkan jawatan. Dari entry Twitter Malaysia Gazette terkini, Dr. Muhammad Faiz Naaman mengumumkan peletakan jawatan. Wow, satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin dan kepimpinan Bersatu Perikatan Nasional. Ini pasti satu lagi kejutan baru. Dr. Muhammad Faiz Naaman mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, termasuk berhenti sebagai ahli parti itu. Saudara-saudara, yang meletakkan jawatan bukan ahli biasa tetapi sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, termasuk berhenti sebagai ahli parti itu, menurut entry Twitter Malaysia Gazette. Tuan-tuan dan puan, adakah di sini kita dapat melihat Bersatu semakin lemah di Terengganu? Disebabkan tidak kira di Terengganu ataupun mana-mana 6 negeri yang bakal bertanding. Ada juga di dalam ruangan komen menyatakan merajuklah tak dijadikan calon. Ada yang kata jangan terkejut lepas ni kalau dia join PAS. Kalau dia masuk PAS sekalipun, dia masih lagi di dalam gabungan ataupun anggota komponen Perikatan Nasional. Tapi sudah pasti yang disahkan di sini oleh Malaysia Gazette, Dr. Muhammad Faiz Naaman mengumumkan peletakan jawatan sebagai AMPT, maafkan saya, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu. Ini satu lagi kejutan buruk, padahal baru seminggu lagi nak PRN di 6 negeri pada 12 Ogos dan baru minggu pertama berkempen sudah ada. Sebelum ini 600 lebih ahli Bersatu keluar parti, dan kali ini pula satu lagi kepimpinan tertinggi Bersatu meletakkan jawatan. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan berita ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Tuan-tuan dan puan, dalam sebuah artikel dari Syabudin.com, jangan mimpi Anwar jatuh bulan 8 ini. Seperti yang kita tahu sebelum ini ada kenyataan yang dibuat oleh musuh-musuh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepimpinan dari pembangkang, menyatakan kerajaan perpaduan tidak akan kekal lama, kerajaan perpaduan akan jatuh, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan gugur pada bulan 8. Tetapi sehingga hari ini masih berdiri teguh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau kita kaitkan dengan PRN, 6 negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos, celah mana yang dapat dikaitkan kemenangan ataupun kekalahan PRN di 6 negeri? Sama ada PN menang 5-1, 6-0 ataupun 4-2, celah mana yang mampu menjatuhkan status Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saudara-saudara, dalam artikel ini dari Syabudin.com, jangan mimpi Anwar jatuh bulan 8 ini. Adakah ini dinyatakan kepada musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mungkinkah kepada Muhyiddin Yassin, kepada Tun Mahathir, kepada Hadi Awang,
Azmin Ali, Faisal Azumu, atau sesiapa saja dari kepimpinan pembangkang. Dalam artikel ini, kalau dengar ucapan pemimpin-pemimpin PN ketika kampanye PRN yang sedang berlangsung sekarang, tiada lain yang paling banyak keluar daripada mulut mereka, melainkan gembar-gembur Anwar Ibrahim akan jatuh pada bulan Ogos ini. Daripada Mahyadin, Azmin Ali, Sanusi, dan sejumlah ramai lainnya, itulah naratif yang sedang mereka bina sebagai jajaan agar pengundi di 6 negeri memberi sokongan kepada PN pada 12 Ogos. Paling syok bila dengar Mahyadin yang sebelum ini pernah dicop sebagai Perdana Menteri paling gagal, yang antara lain menyebut dalam satu ucapannya, selepas PRN nanti, melalui kemenangan yang dicapai oleh PN, maka Anwar akan jatuh kerana terbukti beliau tidak pandai mentadbir negeri. Wow. Kita lihat apa Syahbudin cakap di sini. Apa kena mengena keputusan PRN dengan pandai atau tidak Perdana Menteri dalam mentadbir negara? Mahyadin selama jadi Perdana Menteri yang dicop paling gagal sebelum ini, adakah beliau pandai sangat mentadbir negara? Kemudian disebabkan para pemimpin PN tidak henti-henti bercakap Anwar akan jatuh pada bulan Ogos, yaitu selepas berakhirnya PRN. Ahli dan penyokong PN pun turut sama gairah menjajah naratif yang serupa. Bila berjumpa dengan kita, mereka mula sibuk bertanya, betulkah Anwar akan jatuh bulan 8 ini? Hairan, mereka yang nak jatuhkan Anwar, tapi mereka pula yang bertanya kepada kita, betulkah Anwar akan jatuh? Apakah tanda semua itu? Ia tidak lain menunjukkan mereka sendiri sebenarnya tidak pasti sama ada Anwar akan jatuh atau tidak. Persoalannya macam mana Anwar boleh jatuh atau boleh dijatuhkan selepas berakhirnya PRN nanti? Berkurangkah majoriti 2/3 atau kedudukan 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan dan Anwar? Katalah jika PN menang 4 atau 5 negeri pada PRN nanti. Malah kalau ke-6 negeri sekalipun berjaya disapu oleh PN, celah mana Anwar boleh tumbang kerananya? Pertama, PRN adalah bertujuan untuk membentuk kerajaan negeri, bukan menentukan jatuh bangun Perdana Menteri. Kedua, harus difahami bahawa tiada peruntukan undang-undang untuk membuang seorang Perdana Menteri. Suara atau undi adun tidak laku di parlimen dan oleh itu tiada keputusan PRN boleh menyebabkan jatuhnya Anwar. Melainkan, Perdana Menteri hanya boleh dijatuhkan melalui usul undi percaya di parlimen atau jika dia sendiri menjatuhkan dirinya. Selagi seorang Perdana Menteri itu tidak dijatuhkan melalui usul undi percaya di parlimen atau beliau tidak meletak jawatan, dia akan terus kekal sebagai Perdana Menteri sehinggalah parlimen bubar. Ketiga, oleh sebab sekarang ini Akta Lompat Parti berkuat kuasa, ini bererti ahli parlimen tidak laku lagi untuk menjajah akuan bersumpah mereka bagi menyokong sesiapa. Semua MP tertakluk kepada keputusan parti tentang arah tuju sokongan mereka. Begitupun jika ada usul undi tidak percaya dibentangkan di parlimen, ahli-ahli parlimen bebas memberikan sokongan mereka. Jadi selepas PRN, apa sekalipun keputusan pilihan raya itu, sementara memang tidak mustahil untuk menjatuhkan Anwar sebagai PM, ia tetap memerlukan pembentangan usul undi percaya di parlimen. Beranikah PN membawa usul tersebut? Atau sedia dan benar-benar beranikah Mahyadin yang ada kes mahkamah dan kini tergolong dalam klaster mahkamah mahu membawa usul undi tidak percaya terhadap Anwar dan menonjolkan dirinya sebagai calon PM sekali lagi?
Jika tidak ada yang berani membawa usul atau atau kalau bawa usul pun tetapi tidak menang, bermakna Anwar akan gagal sebagai PM sehingga PRU 16 atau sehingga tahun 2027. Ketika itu kira-kira 4 tahun daripada sekarang, mana tahu entah-entah Mahyadin masuk penjara lebih dahulu. Penyudahnya nanti jangan di alam reality. Di dalam mimpi pun Anwar tetap tak berjaya dijatuhkan juga. Wow, kenyataan dari Syahbudin.com. Ini pasti mengejutkan. Ramai kepimpinan PN, mungkin kepada Mahathir sendiri. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.